Okey, kita sekarang ni bersama dengan Kish Madstad. Kita sembang pasal pasukan Liga Inggeris tu nantilah kot Okey Kish, fokus kita sekarang ni nak tentang JDT dan juga pasukan Kawasaki. Okey, bila kita cakap tentang pasukan daripada lawan daripada Jepun, sudah pasti reputasinya kita boleh katakan macam agak gah berbanding dengan pasukan daripada Liga Malaysia. Tetapi daripada segi statistiknya macam mana Kish, menyebelahi JDT atau tidak? Kalau kita nak melihat melalui statistik, masih lagi agak sukar untuk kita mengatakan bahawa JDT adalah favourites untuk perlawanan ini. Realitinya, selepas dua perlawanan, JDT berada di landasan terbaik pada ketika ini dengan mengutip mata maksimum 6 daripada dua perlawanan, dan juga form yang ditunjukkan oleh gandingan di antara Bergson dan Forestieri itu sudah tentu membina sedikit aura dan reputasi yang mungkin JDT boleh dilihat sebagai pasukan favourite. Tetapi masih realitinya adalah tidak. Realitinya JDT biarpun pendahulu kumpulan mereka pada ketika ini akan turun berdepan sebuah gergasi pentas bola sepak Asia. Kawasaki Frontale ini 4 daripada 5 musim lepas mereka menang J-League. And J-League adalah dilihat sebagai the pinnacle of Asian football, pentas tertinggi bola sepak Asia. Jadi kalau diorang menang J-League 4 daripada 5 musim lepas, itu sahaja cukup untuk kita membina reputasi mereka sebagai salah satu gergasi dan pasukan favourites secara keseluruhan untuk kejohanan ACL ni. Jadi pandangan peribadi saya, biarpun JDT momentum yang baik setakat ini, for now masih belum lagi kita boleh cakap JDT adalah favourites untuk turun bertemu Kawasaki Frontale. Okey, itu satu statistik yang cukup menakutkan ya. Baik Kish, Kawasaki Frontale dia dah menang satu perlawanan 8-0 tanpa bolos gol dan hanya mampu terikat dengan Ulsan 1-1. Jadi macam mana kita nak ukur kekuatan sebenar pasukan Kawasaki ini? Itu soalan yang baik Akbar, sebab kadang-kadang sebagai penyokong antara perkara yang kita susah adalah untuk nak mengukur pasukan lawan yang kita belum pernah jumpa sebelum ini kan. Tapi realitinya kita tolak tepi reputasi Kawasaki Frontale. Tadi kita dah cakap diorang menang 4 daripada 5 musim J-League sebelum ini kan. Tapi Kawasaki Frontale juga sebuah pasukan yang sangat efektif dari segi jaringan gol yang dijaringkan. Musim lepas mereka memenangi liga dengan kelebihan 13 mata ke atas pasukan yang berada di tangga kedua. Pada masa yang sama mereka juga hanya bolos 28 gol musim lepas di pentas J-League dengan rekod defensif terbaik. Tetapi isu dengan Kawasaki Frontale, biarpun mereka mendominasi J-League adalah setakat ini, mereka masih belum dapat peluang untuk dominate pentas ACL. Setakat ini dekat ACL, macam Akbar sendiri cakap tadi berdasarkan statistik, paling jauh diorang pernah pergi pun quarter final. Dan itu sebenarnya salah satu perkara yang bermain di fikiran penyokong Kawasaki, bermain di fikiran management Kawasaki Frontale juga. Dan awal musim ini ketika jurulatih mereka ditanya tentang sasaran mereka untuk musim ini, sasarannya bukan sahaja untuk mengekalkan reputasi sebagai pasukan terunggul di J-League, tetapi untuk menjadi pasukan yang lebih elit di pentas Asia. Dan itu adalah aspirasi mereka. Jadi mereka akan turun berdepan JDT, bukan sekadar untuk kononnya nak menang lawan JDT saja, tidak. Aspirasi mereka bukan saja nak keluar daripada grup, tapi untuk nak menang kejohanan ini secara keseluruhan. Jadi ini adalah sebuah lawan yang tidak boleh dipandang rendah. Okey, so kalau macam tu Kish, game esok, kira Kawasaki ni akan bertemu dengan pasukan underdog lah. JDT ni kira underdog lah bagi mereka. Apa kita boleh expect persembahan yang akan dipamerkan oleh Kawasaki? Ini benda yang menarik Su, sebab dekat Kawasaki Frontale ini ada satu terma yang selalu digunakan, the Kawasaki Way. Apa itu the Kawasaki Way? Itu adalah prinsip permainan mereka di mana prioriti nombor 1 adalah untuk bermain dengan corak bola sepak yang entertaining, yang menghiburkan. Kemenangan itu adalah perkara yang penting dan mungkin paling penting. Tetapi sangat penting juga untuk mereka bermain dengan menyerang. Dan itu yang kita nampak menentang Ulsan Hyundai tempoh hari. Biarpun skornya tamat 1-1, tetapi dalam perlawanan tersebut, Kawasaki Frontale mencatat 13 rembatan berbalas dengan Ulsan yang hanya mencatat 3 rembatan menentang Kawasaki tempoh hari. Jadi mereka adalah pasukan yang lebih bercorak menyerang, yang lebih proaktif dalam menyerang. Dia takkan duduk bawah, dia takkan nak main konservatif, semua tak ada. Diorang akan attack from the front foot. Dan itu adalah satu perkara yang betul-betul JDT kena berwaspada sedikit sebab Kawasaki
selalunya suka mendapatkan gol awal. Dan sekiranya mereka mendapatkan gol awal menentang JDT, dan tugas JDT akan semakin rumit pada hari tersebut. Okey, baik. Kay dah sebutkan betapa bahayanya bahagian depan mereka. Tetapi kita nak kena tahu siapakah sebenarnya player to watch untuk pasukan Kawasaki ini, dan apakah mereka juga memiliki kekuatan di setiap departmen, defender, bahagian tengah dan juga bahagian depan. Apakah ia sekata ataupun ada bahagian tertentu yang perlu diberikan perhatian? Kalau dalam tim Kawasaki Frontale ini, pemain yang mungkin penyokong di tanah air akan paling kenal adalah bintang Thailand, Chanatip Songkrasin, yang dibawa masuk daripada Consadole Sapporo untuk dengan yuran perpindahan tertinggi dalam sejarah J-League baru-baru ini. Tapi setakat ini, Chanatip sebenarnya agak struggle nak mendapatkan rentak. Yes, dia skor tempoh hari lawan Guangzhou, tapi di pentas liga dia masih lagi struggle, banyak digunakan sebagai pemain simpanan. In fact, dia banyak dapat yellow card dan suspension juga. Jadi Chanatip buat masa sekarang bukan pemain utama mereka lagi. In fact, saya tak pasti pun dia akan diturunkan atau tidak menentang JDT. Tapi mereka ada seorang penyerang yang dikenali sebagai Leandro Damião, yang kita semua kenal. Leandro Damião ni adalah seorang individu yang mempunyai reputasi besar di Brazil, yang dia telah menang Copa Libertadores 2-3 kali dah di Brazil, main untuk kelab-kelab besar seperti Santos, seperti Internacional. Musim lepas juga dia top scorer J-League dengan 23 gol untuk Kawasaki Frontale. So dia adalah main threat. Tapi ada lagi dua nama yang sebenarnya luar biasa. Dua pemain muda. Seorang individu yang dikenali sebagai Kento Tachinabada. Dia adalah pemain yang beraksi di defensive midfield, masih muda tetapi dia memiliki kelebihan yang luar biasa dari segi dia punya effort untuk bergerak dari box to box tu. Dia seorang pemain yang sangat aktif, sangat proaktif, cukup rajin dalam bergerak dari bawah ke atas. Jadi dia adalah pemain yang akan sentiasa bergerak di zon tengah tu esok, dan JDT perlu perhatikan dengan rapat kerana kelab-kelab di Eropah pun sudah mula memerhatikan pemain ini. Seorang lagi individu juga yang JDT perlu berhati-hati adalah back kanan mereka yang dikenali sebagai Miki Yamane. Antara kekuatan Kawasaki Frontale adalah menyerang dari bahagian kanan, dan Miki Yamane musim lepas mencatat 12 assist. 12 assist untuk seorang right back, itu dah vibe Trent Alexander-Arnold dah tu, Abah. So player-player macam Miki Yamane ni betul-betul kena jaga-jaga esok untuk JDT. So Miki Yamane, Tachi Badana dan juga Leandro Damião adalah tiga pemain saya untuk diperhatikan untuk perlawanan esok. Tu, ramai tu. Akbar ada soalan tambahannya? Okey, kita tinggalkan sekejaplah cerita pasal ACL ni. Apa yang menarik? Oh, nak tahu juga bola itu live malam ni apa yang best? Itulah sebab untuk dia live dia ni. Kish tak ada live tau, sebab Faiz dah tak ada. Faiz pergi overseas. Faiz sembang dengan Tiago sekarang ni, dah tak sembang dengan saya dah. Bola itu live malam ni, saya dan juga Ellie, kita berborak, ada menyentuh pasal Jordan Takzim juga, betapa bersejarah perjalanan mereka di pentas ACL setakat ini dan mengapa setakat ini momentum yang telah dibina itu luar biasa. Kita juga ada menyentuh pasal pendebatan yang seringkali tercetus apabila menyebut nama Cristiano Ronaldo. Benda itu juga kita cuba kupaskan. Dan juga ada borak pasal Burnley punya keputusan nak pecat Sean Dyche lah. Macam-macam lah dalam bola itu live malam ni. Okey. Apa pun takziah untuk Kish. Sorry. Tahu, jangan takziah bang. Bila dia sebut takziah je kita tahulah. Tahulah Kish ni fans mana lah kan. Baik, terima kasih Kish. Terima kasih. Terima kasih.